Tajuk pembentangan Negeri Kelantan bertajuk Legasi 1957 Menempa Gemilang di Zaman Cyber. Dipersilakan. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada para panel penilai yang saya kasihi serta hadirin sekalian. Syukur kita kehadrat ilahi kerana dengan izinnya kita dapat sama berkumpul dalam majlis berprestij ini. Saya Dania Nur Iman Lin Muhammad Syariman, Duta Digital Belia, dan rakan seperjuangan saya, Saudari Alif Azman, untuk membentangkan. Berdirinya saya di sini untuk membawa satu persoalan yang besar untuk saya rungkai pada hari ini. Apalah ertinya kemerdekaan jika jiwa generasi muda terpesong dalam era teknologi yang tiada nilai dan tiada akhlak? Itulah persoalan yang bakal saya kupas dalam tajuk Legasi 1957 Menempa Gemilang di Zaman Siber. Legasi 1957 membawa erti yang sangat mendalam, bukan sekadar merujuk kepada kemerdekaan dicapai, tetapi merujuk kepada warisan perjuangan yang dibina atas perpaduan kaum di Malaysia. Pemimpin terdahulu seperti Tunku Abdul Rahman, Tun Tan Ching Lock dan Tun Vitis Tambatan sanggup mengetepikan kepentingan kelompok demi membina negara yang bersatu. Menempa gemilang di zaman siber pula bermaksud melakar kejayaan baharu dalam era teknologi kini, khususnya melalui kecerdasan buatan AI. Perkembangan AI telah membuka peluang besar dalam pendidikan, ekonomi dan keselamatan. Namun, tanpa pengawalan dan nilai, AI juga boleh menjadi wadah perpecahan. Maka, wujudnya kempen Jiwa Merdeka Menjana AI Perkasa untuk memastikan generasi muda fasih digital yang bukan sahaja hebat di papan kekunci, tetapi juga hebat dari segi nilai, akhlak dan semangat cintakan negara. Persis peribahasa Melayu, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Umum mengetahui bahawa sesungguhnya kebergantungan AI secara melampau amat membimbangkan dalam dunia pendidikan. Ramai pelajar menganggap AI sebagai jalan mudah. Mereka hanya menyalin semula jawapan yang dihasilkan oleh AI tanpa menyemak semula kesahihan. Contohnya, apabila disoal nyatakan peranan tokoh kemerdekaan Malaysia, ada segelintir pelajar yang menyalin semula jawapan dan menyatakan Tun Tan Ching Lock sebagai Perdana Menteri pertama, walhal perkara tersebut ialah salah. Keadaan ini menyebabkan tiada lagi proses critical thinking, nilai ilmu dipandang ringan. Tidak dapat dinafikan penggunaan AI secara berterusan. AI boleh digunakan untuk mengguna meme berunsur perkauman, sentimen perkauman dan pelajar sentiasa menganggapnya sebagai konten lawak. Sedangkan perkara ini mampu menggugat keharmonian dan mencetuskan perbalahan dalam kaum di Malaysia.
Pertama, masalah ini menjadi semakin ketara apabila kurangnya pendedahan kepada sejarah dan nilai perpaduan. Sebahagian pelajar menganggap ini sebagai bahan gurauan, keperitan, tetapi mereka tidak pernah tahu keperitan dan pengorbanan tokoh-tokoh terdahulu dalam membina negara bersatu. Apabila sejarah hanya dipelajari untuk lulus peperiksaan, maka nilai perpaduan tidak dihayati. Bertitik tolak dalam lingkungan remaja, pengaruh rakan sebaya dalam dunia digital sangat kuat. Apabila seorang rakan menghasilkan meme berunsur perkauman dan penghinaan serta mendapat banyak likes, maka rakan-rakan lain terdorong untuk melakukan perkara yang sama. Lebih membimbangkan, apa-apa sahaja yang diberikan dalam media sosial sering dianggap betul, walhal perkara itu ialah salah dan berbahaya. Perpaduan tidak akan lahir melalui undang-undang. Perpaduan hanya akan terbit melalui jiwa. Petikan ini jelas menunjukkan bahawa akal budi generasi muda perlu dibimbing bukan sahaja dengan etika agar mereka tidak terikut-ikut dengan arus dunia digital. Bertitik tolak dengan analisis yang saya telah kupas, isu ini mengundang banyak implikasinya. Hari ini, jejak digital negatif yang kekal, apa-apa sahaja yang dibuat naik dalam talian termasuk prompt AI yang kita telah type akan tersimpan di dalam data. Hari ini, semakin banyak universiti dan majikan membuat semakan media sosial dan sejarah AI prompt sebelum pengambilannya. Kedua, kemerosotan nilai diri dan jati negara. Apabila belajar terlalu bergantung kepada AI yang tidak ditapis, mereka semakin hilang untuk berfikir secara kritis dan kurang menghargai fakta sejarah. Lama-kelamaan, rasa hormat, sopan dan nilai turut hilang dalam mengejar ilmu, like dan share. Bak kata pepatah, kerana nilai setitik, sok rosak susu sebelanga. Hanya kerana satu komen jelik mampu merosakkan kedaulatan yang telah kita bina sejak 1957. Justru, jika keadaan ini dibiarkan tanpa tindakan segera, tidak mustahil legasi perpaduan yang telah kita bina sejak 1957 akan runtuh sedikit demi sedikit dek kerana jejak digital yang ditinggalkan. Oleh itu, langkah-langkah proaktif perlu disegerakan. Bagi memastikan generasi muda celik digital dan celik nilai, izinkan saya mengemukakan beberapa cadangan. Yang pertama, pertandingan AI bertemakan perpaduan. Kategori pertandingan melukis poster AI bertemakan perpaduan. Contohnya, menghasilkan poster AI bergambar Tunku Abdul Rahman bersama-sama pelajar berbilang kaum. Setiap sekolah penubuhan rakan cyber, pasukan ini terdiri daripada sukarelawan, pelajar yang dilatih untuk menjadi ambasador perpaduan untuk mempromosikan kandungan positif dalam talian. Kedua, pemantauan kandungan berbahaya, melaporkan akaun yang menjana meme berunsur perkauman, disinformasi dan ujaran kebencian. Setiap sekolah bertindak untuk menjadi pusat advokasi kerjasama dengan Cyber Security Malaysia dan MCMC. Ketiga, modul khas kokurikulum AI, etika dan perpaduan. Pengenalan AI dan risiko keselamatan siber, rukun negara dan sejarah kemerdekaan. Sebagai penghias akhir bicara, izinkan saya tegaskan satu perkara dengan penuh keyakinan. Generasi terdahulu mengekalkan kedaulatan dengan darah, keringat dan air mata. Hari ini, tanggungjawab itu berada di atas bahu kita semua. Kita mungkin tidak mampu untuk mengangkat senjata, tetapi kitalah mampu untuk mempertahankan kemerdekaan ini dengan ilmu, adab
dan jejak digital yang berakhlak. Jangan biarkan AI memecah belahkan perpaduan yang dibina sejak 1957. Biar langit berubah, biar dunia digital, tetapi biarlah perpaduan yang dibina sejak 1957 terus dalam genggaman. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pembentangan eksekutif sebentar tadi. Untuk seterusnya, saya mempersilakan Yang dihormati Encik Syed Fahmi Akmal untuk bertanyakan soalan juri. Dipersilakan. Baik, tahniah diucapkan kepada anda, saudara dan juga saudari. Okey, baik. Berkaitan dengan pembentangan sebentar tadi, legasi 1957 menempa gemilang di zaman cyber. Dalam kita mendepani dunia teknologi tanpa sempadan dan juga kita ke arah menjadi masyarakat 5.0. Jadi, yang mana kita tidak boleh lari daripada penggunaan kecerdasan buatan dalam kehidupan seharian. Pada pandangan saudari, bagaimanakah kita boleh menggunakan kecerdasan buatan ini untuk memperkasakan pemikiran kritis dan meningkatkan interaksi sosial, seterusnya mewujudkan masyarakat yang berpadu? Baiklah, saya akan menjawab persoalan yang ditanya tadi. Cara dunia sekarang untuk memikirkan secara kritis. Pertama, individu mestilah mengenal pasti masalah atau situasi. Contohnya, apa sebenarnya isu yang telah dialami oleh negara kita sendiri hari ini. Kedua, individu juga perlulah mengumpul maklumat daripada semua pihak dan jangan terus percaya dalam satu sisi cerita lain. Ketiga, fikirkan sebab-sebab yang mendalam. Jangan hanya tengok kesan oleh dunia sekarang. Keempat, pertimbangkan pilihan penyelesaian dan senaraikan beberapa cara, bukan hanya satu. Dan mengkaji sebelum menyebarkan berita tersebut. Seterusnya, mengawal nilai emosi sebelum membuat keputusan. Itu adalah antara cara-cara untuk kita memikirkan secara kritis dan mendapat kekal berdaulat sehingga dunia sekarang. Sekian, terima kasih.